Selamat tahun baru 2024. Now, setiap tahun baru kami, mungkin mempunyai banyak azam baru dan cuba mengubah hidup kami, tetapi kebanyakan kali tidak pernah benar-benar berjaya. Sebagian daripada apa yang kami akan bincangkan hari ini adalah akan menyentuh tentang bagaimana kita boleh berjaya benar-benar memahami apa itu kepimpinan dan bagaimana kita boleh mengawal dan menjadi pemimpin dalam kehidupan kami sendiri. Ha? Semasa saya kecil, saya mempunyai seorang jurulatih bola sepak. Nama dia Mokhtar Dari. Dia juga merupakan satu pemain terkenal di Malaysia. Dan dia melatihkan saya dan memberitahu saya semasa kita latih bahawa saya perlu meningkatkan pimpinan saya di atas padang. Dia kata, Roshan, come on man, show me more leadership. Hey, come on. Dan pada masa itu saya tidak pernah faham apa maksudnya. Jadi saya, masa itu saya berusia 13 tahun dan saya berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan agar mengajar saya makna kepimpinan. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada saya ayat dari buku Matius. Inilah ayat yang dia telah menunjukkan kepada saya. Dan ayat inilah kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu hilang rasanya, bagaimana ia boleh dibuat masin semula? Ia tidak lagi berguna untuk apa-apa, melainkan untuk dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Kamu adalah cahaya dunia. Sebuah bandar yang terletak atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah bekas, tetapi di atas penyangga. Hanya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Begitu juga, biarlah cahaya kamu bersinar di hadapan orang lain, supaya mereka dapat melihat perbuatan baik kamu dan memuliakan Bapa kamu di syurga. Nah, jadi definisi awal saya tentang kepimpinan berdasar ayat-ayat ini. So, ini masa remaja saya fikir nombor satu, bahawa saya perlu menjadi sebuah bandar di atas bukit yang tidak boleh disembunyikan. Apa maksud dia? Maksud saya mesti sentiasa dilihat atau visible sebagai seorang pemimpin. Dan semua tindakan saya atau kelakuan saya atau behavior saya dilihat oleh semua orang. Saya tidak boleh escape. So, dilihat oleh semua. Ini maksudnya bangga di atas bukit. So, saya jadi pemimpin yang visible dan juga apa yang saya akan buat sebagai seorang Kristian semua orang akan lihat. Nombor dua, bahawa saya mesti menjadi seperti cahaya. Apa dia cahaya? Saya sentiasa bersinar dan menerangi tempat gelap. Now juga adalah penting di dalam bahasa Inggeris dia cakap you are the light, bukan a light. Maksud dia kamu adalah the light. Maksudnya bukan salah satu cahaya di masa itu sekolah saya, tetapi hanya satu saja cahaya di sekolah saya. Ini maksudnya saya mestilah sentiasa bersinar, sebab kalau saya tidak bersinar, tidak ada lagi yang akan dapat bersinar sebab saya adalah the light. Nombor tiga, bahawa saya mesti seperti garam, sentiasa menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih enak atau lebih sedap atau lebih apa pun. Dia dia mesti menjadi sesuatu keadaan yang buruk mungkin jadi lebih baik. Setelah sesuatu situasi yang kurang baik, wah, ditambah menjadi lebih enak atau baik atau situasi yang bagus. So ini tiga uh, untuk saya adalah kepimpinan. Mesti visible, mesti seorang pemimpin yang dapat dilihat. Tapi kita juga mesti ada accountability. Wah, semua orang akan tahu bila kita membuat satu kelakuan yang buruk dan sebagainya. Now, kita juga mesti seperti cahaya yang sentiasa bersinar dan yang penting untuk kita cari tempat yang gelap untuk bersinar di sana. Dan kita mesti membuat satu situasi yang buruk menjadi lebih baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita mesti cuba untuk membaikinya. Kalau ada injustice, kita akan cuba untuk memperbaiki dia. Ya. Inilah apa yang menjadi definisi kepimpinan saya pada masa remaja. Tetapi kita tahu dunia ini telah berubah dan walaupun dunia ini telah berubah dan banyak telah berubah sejak saya masa kecil di sekolah dan pemahaman saya tentang kepemimpinan terhad kepada tiga perkara yang dinyatakan sebelum ni, saya fikir ayat dari kitab Matius masih menangkap intipati kepimpinan pada zaman ini. Pada hari ini saya hendak mendalami fahaman kita
dalam bidang kepimpinan ini, dan saya akan cuba uh, untuk mengulangi sikit mungkin apa yang pernah saya mengajar tahun lepas tentang kepimpinan. So tahun lepas saya bercakap tentang paradox, right? Tentang bagaimana kepimpinan dalam era baru digital ini adalah berparadox dan mencabar. Dan kita mesti memanfaatkan paradox dalam kepimpinan kita, right? So apa apa maksudnya ialah penting dalam kepimpinan kita atau kami mesti memahami paradox, mengkontekstualisasikan situasi dan bila kita menghadapi situasi yang tentu mungkin baik atau buruk, ya mungkin sebaliknya. Apabila kita fikir kita harus bermain bertahan, serangan mungkin pilihan terbaik. Atau sebaliknya. Inilah maksud paradox. Dan terdapat banyak paradox di dunia ini saya telah memberitakan atau kita telah berbincang beberapa paradox tahun lepas kan. Dan mungkin kamu boleh balik ke rakaman itu dan mendengar tentang bincangan kami dalam mengemudi paradox-paradox pada tahun lalu. Tetapi saya nak ulang sikit tahun lepas saya berkongsi senarai paradoks seperti yang di dalam skrin kamu. Um, Now tidak ada jawapan yang betul, right? Paradoks bermaksud tidak ada jawapan betul untuk satu situasi. Kita mesti memahami situasi dan konteks dan baru kita dapat membuat satu keputusan. Dan bila kita memahami konteks dan situasi, kita dapat menyina sebagai satu pemimpin. So kadang-kala kita mesti rendah hati, kadang-kala kita mesti yakin dan tegas, kadang-kala kita mesti dilihat atau visible. Mungkin mungkin di bawah kita sebagai leader yang visible. Kadang-kala kita mesti jadi invisible leader, tak dilihat. Kan? Kadang-kala kita mesti pecah peraturan dan bereksperimen. Kadang-kala kita mesti mematuhi polisi. Kadang-kadang bila kita tidak mematuhi polisi, kita mungkin ditangkap atau masuk jail kan. So kita mesti tahu situasi di mana yang betul, yang patut kita adopt dan kita buat satu keputusan sebagai satu pemimpin. Yesus lah. Kita belajar tahun lepas juga, right? Bagaimana kita patut pandang kepada Yesus. Seorang pemimpin yang faham konteks dan situasi. Ada masa dia menangis. Ada masa dia marah. Ada masa dia baling meja di paip Allah. Ada masa dia menyayangi orang. Ada masa dia juga datang mencuci kaki rasul-rasul. Semua tepat pada masanya. Yesus memahami bila kita hendak bercakap, inilah masa dia. Dan ini mungkin masa untuk mendengar. Macam dia memberitahu Martha dengan Mary. Ada masa untuk dengar, ada masa untuk bercakap dan membuat kerja. Dia tahu bila untuk menjadi seorang yang berwawasan dan bila untuk menjadi detail atau membuat perincian dan melaksanakannya. Semua pada masa yang sesuai. Jadi bagaimana kita boleh menjadikan diri kita pemimpin seperti Yesus. Pemimpin yang relevan pada zaman ini. Yang Tuhan telah menetapkan kita. Yesus adalah relevan pada masa dia. Dia tahu konteks dan situasi masa itu. Dia cerita dengan parable, perumpamaan. Adakala dia juga bercerita dan dengan tegas. Wah, kamu adalah salah. Di mana dia telah menegaskan kepada ahli-ahli versi pada masa itu kan. Dan ini perbincangan kita tahun lepas. Tetapi tahun ni saya nak fokus sikit tentang konteks dan situasi pada masa ini. Kita kini berada di titik puncak revolusi perindustrian keempat. Revolusi yang akan mewujudkan kemungkinan yang tidak dapat dibayangkan pada masa terdekat ini. Ya, 3 revolusi yang sedang sedang diadakan pada masa yang sama, right? Di 3 bidang utama. Yang pertama di dalam bidang dunia fizikal. Ia melibatkan bahan baru, kenderaan otonomi, robotik, percetakan 3D dan banyak-banyak invention dan berbagai-bagai benda yang sedang berlaku di sana. Mungkin kita ada kereta yang tidak ada driver. Mungkin dalam 5 tahun kita akan nampak dia terjadi di Malaysia. Dan ada kalau kita fikirkan banyak Grab driver yang pada masa ini yang
pakai Grab, mungkin dalam 5-10 tahun tidak ada kerja kan. So inilah untuk nanti kita akan bincang bagaimana kita boleh observe apa yang terjadi dan kita boleh fikirkan oh apa mungkin terjadi dalam 5-10 tahun yang akan datang. Juga ada biologi kan, di mana ada diagnostik genomik, rawatan sebelum sakit atau preventive medicine atau predictive medicine. Dan lastly di dunia digital juga ada banyak benda IoT, blockchain, AI dan banyak lagi benda yang sedang terjadi di ini. So kita ada 3 revolusi yang sedang berlaku serentak. Ui, mungkin ini wah sangat mengelirukan kepada banyak banyak orang. Dan apa yang penting bila kita mula memahami konteks dunia hari ini, kita mesti faham bahawa dunia kita sedang berada dalam masa peralihan. Apa maksudnya? Dia bermakna kita bukan di masa baru di mana wah semua ini sudah terjadi dan semua invention ini dan kita menggunakan alat-alat baru ni wah atau kita di zaman lama di mana inilah cara hidup yang kita sudah biasa. Kita bukan di zaman ini nak di zaman ini, kita di masa peralihan atau masa transisi. Ini bermakna bahawa cara baru atau cara lama tidak diterima oleh semua orang. Ada yang akan berkeras dengan cara lama, mengekalnya. Wahai, macam-macam 120 tahun yang lalu kan, kita ada orang di mana kuda mula dibuang dan kereta yang diperkenalkan. Wah, ada yang cakap, kuda. Ada, oh, kereta. Wah, ya, manakala yang baru ada yang berkeras dengan cara baru dan nak gunakan dia. So zaman transisi bermaksud kita bukan di zaman ini atau di zaman ini, kita di zaman pertengahan di mana dunia di era peralihan. Internet 3D, kripto, pasang global, biologi dan banyak teknologi baru menyebabkan banyak kekeliruan terjadi di dalam dunia ini. Dan ini juga pernah berlaku di dalam sejarah dan saya pernah bercerita dalam episod tahun lepas kan di era 1890 sampai 92 banyak penciptaan yang baru telah kapal terbang, wah elektrik, kita ada lampu sulur dan banyak benda yang baru telah dicipta radio, TV dan lain. Tetapi ia membawa keliruan, dia membawa perangan dan sebab ini terjadi ialah tidak ada standard. Apa maksud dia? Mungkin saya bagi satu contoh. Contoh yang senang ialah mata wang lah, atau currency kan. Nah, pada masa lalu kita semua tahu US dollar atau dolar Amerika Syarikat adalah global standard. Right? Semua orang tahu. So, dapat US dollar, wih, bestnya. Tapi hari ini setengah orang lebih suka menggunakan mata wang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum dan lithium dan banyak lagi, right? Kadang-kadang ada yang cakap, US dollar tak boleh pakai lah, kita gunakan renminbi Cina atau euro atau wah mana-mana lah mata wang yang lebih baik. Mungkin ringgit Malaysia tak laku lah. Tetapi tiada siapa yang boleh bersetuju dengan satu standard. Satu mata wang menjadi standard. Tidak, semua ada ini, itu. Dan bila ini terjadi, inilah masa peralihan di mana tidak ada standard. Tidak ini atau itu. Di tengah-tengah. Dan kita confused. Guna US dollar ke, euro ke, pound ke, crypto ke, ayo, apa ni? Sangat mengelurukan. Dan banker juga dan orang pandai-pandai pakai mata wang pun, tahu apa dia. Dan pada masa ini perkara ini juga berlaku dengan AI dan teknologi. Tidak ada standard untuk teknologi. Google ke, ChatGPT ke, Microsoft ke, ini ke, wah, banyak teknologi dan kemajuan baru dan ramai yang keliru dan berlaku kekacauan dan huru-hara. Inilah masa kita sekarang, masa peralihan. Namun Tuhan telah memilih kita untuk berada dalam masa khusus ini dalam sejarah. Dan dia mempunyai peranan untuk kita mainkan. Peranan kepimpinan.
untuk membantu membimbing gereja, membimbing komuniti kita, sekolah kita, organisasi kita untuk menghadapi zaman peralihan ini. Ingat, kita di zaman ini poin yang penting, poin nombor satu saya. Kita sekarang sedang berada di zaman masa transisi atau peralihan, di mana tidak ada standard, tidak ada, wah kita tahu, inilah dia jalan yang semua orang tahu, inilah jalan yang benar. Kita sekarang di masa tidak ada jalan yang boleh dikatakan standard atau wah ini diiktiraf, wah inilah yang semua orang boleh setuju, inilah cara yang terbaik. Nah, mungkin kita bincang titik tentang AI sebab kita telah mulakan bincangan tentang AI. Saya percaya AI tidak baik atau tidak buruk. Ia ni seperti kuasa nuklear yang lampau. Right? Kalau kita fikirkan tentang kuasa nuklear, dia boleh dijadikan sumber tenaga dan ia juga boleh dijadikan bom yang ganas atau senjata. Nah, kami sebagai seorang Kristian yang sepatutnya menghina dan menjadi cahaya, menjadi garam ya, dalam apa dari buku Matius kita telah baca dari awal tadi, kita patut menggunakan AI untuk kebaikan manusia, bukan untuk membuat benda-benda yang buruk. AI sedang digunakan dalam semua jenis aplikasi dan semua ini mempunyai implikasi etika. Banyak kebimbangan tentang dan banyak kebimbangan telah dibangkitkan mengenai berat sebelah tentang mungkin tentang kaum atau jantina dalam beberapa jawapan AI. Ini disebabkan programmer AI ya, yang kebanyakannya tidak beragama Kristian. Dia memastikan AI membawa etika serta nilai serta kepercayaan mereka. Lebih penting pada masa ini, kita sebagai orang Kristian menjadi pengasas AI yang baru juga. Mempengaruhi AI, mempengaruhi jawapan-jawapannya. Nah, ini adalah satu penting. Kalau kamu mungkin ada budak-budak kecil, kamu mesti mendorong mereka untuk masuk ke dalam bidang ini. Mesti ada lebih orang Kristian di bidang-bidang AI dan di bidang-bidang teknologi supaya kita dapat mempengaruhinya. Pada masa lalu, um, ada seorang namanya Johannes Gutenberg nama dia. Ya, dia adalah seorang yang pernah dapat satu Alkitab. Dan masa itu Alkitab ditulis dengan tangan. Dia dapat satu Alkitab dan dia begitu gembira dapat membaca Alkitab. Dan uh, dia dia ada visi ya. Wah, saya nak semua orang dapat Alkitab seperti saya. Tapi susah untuk tulis. Berapa orang, juta-juta orang di dunia, dan macam mana nak tulis berjuta-juta kali buku ini. Dan dia seorang saintis dan pencipta. Dan dia fikir-fikir akhirnya dia dapat mencipta satu mesin cetak. Dan dia adalah orang pertama yang mereka mesin cetak. Gutenberg nama dia. Dan buku yang pertama yang dia cetak ialah Alkitab. Sebab dia memang nak Alkitab dibaca oleh semua orang. Dan inilah caranya bila seorang Kristian menggunakan teknologi sebagai pengasas dan menggunakan teknologi untuk kegiatan-kegiatan Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan Tuhan. Wah, teknologi akan mengubah dunia ini. Dan dia telah mengubah dunia ini. Dulu banyak Kristian, Galileo seorang Kristian yang dia mencipta teleskop. Dan dia telah yang mengatakan di Alkitab berkatakan dunia ini bulat dan saya boleh membuktikan dunia ini bulat. Tengok di teleskop yang telah dicipta oleh saya. So banyak di masa lampau banyak Kristian yang menggunakan teknologi masa yang baru untuk memajukan dan dalam kegiatan-kegiatan Tuhan. Dan kita akan bincang sikit nanti di akhiran recording saya. So kalau kita fikirkan tentang bagaimana iPod merevolusikan industri muzik, tidak lagi membelikan CD, apalagi kaset. Sebaliknya kami muatkan atau muat turun muzik kami secara langsung. Kita boleh mengatakan perkara yang sama dengan kereta. Kuda telah dibuang, televisyen, mesin cetak, internet dan hampir dalam cara yang sama. AI bukan saja akan duduk bersama teknologi lama kita, ia pasti akan menggantikan sebahagian besarnya dan mengubah cara hidup kita. So penting untuk kita faham perubahan teknologi bukan penambahan. AI ni transformatif tau. Dia akan mengubah kehidupan manusia.
Dan seperti yang katakan driverless cars. Mungkin sekarang wah banyak orang do Grab dan buat delivery. Tetapi bila ada driverless cars, dia panggil tak ada takbir, dia tidak ada driver lagi. Apa akan jadi? Cara hidup mereka yang kerja sebagai Grab driver akan ubah. Oh, begitu juga dengan AI. Banyak pekerjaan yang akan dimusnahkan dan pekerjaan-pekerjaan baru ada yang akan diadakan. Nah, apa maksud semua ini? Kita mungkin berfikir apa kebimbangan tentang mengenai revolusi AI. Kami telah melalui banyak revolusi perindustrian sebelum ni dan okey mah kami telah keluar dengan baik. Nah, ya kita mungkin baik-baik saja sekarang, tetapi terdapat banyak peralihan besar-besaran untuk ratusan ribu orang. Nah, ini juga betul untuk ratusan ribu orang di masa revolusi industri yang lalu. Mungkin 200 tahun yang lalu. Ia mengambil masa yang lama sebelum keuntungan teknologi dikongsi oleh seluruh masyarakat secara umum. So, kita akan tahu di masa transisi ini, wah, banyak orang akan dalam kesusahan. Dunia ini akan dalam recession. Dan sebab tidak ada standard, tidak ada, semua orang dalam keliruan, apa pekerjaan akan dihilang. Um, So, apa peranan kami sebagai seorang Kristian? Ha. So, inilah poin kedua saya. Saya mau mengongsikan poin yang kedua dan inilah peranan penting yang kami dapat lakukan sebagai golongan Kristian di Malaysia. Nah, perkara kedua ialah mengenai menyambung titik. Sebaik saja kita menyedari bahawa hidup kita dalam peralihan, kita mesti memahami atau perlu memahami ada yang mungkin menjadi standard masa depan. Okay, teknologi mungkin ini akan jadi standard atau mungkin kombinasi ini akan menjadi standard atau cara masa depan. Sehingga piawaian ini ditetapkan, kami tidak tahu bagaimana rupa masa depan. Tugas kami, peranan kami adalah untuk menjadi translator, connector kepada masyarakat kami untuk mengetahui keadaan sebenar ini dan menyediakan mereka untuk situasi yang akan datang. Apa maksud semua ini? Apa maksud semua ini? Ini maksudnya bila ada teknologi baru macam Bard, Google Bard, ChatGPT, OpenAI, Microsoft Designer, banyak titik-titik. Driverless cars. Ini. Ada satu titik. Dan semua ini titik. Kita tengok, macam banyak titik kita tak faham. Adalah penting untuk kita sebagai golongan Kristian untuk tengok titik ini. Apa maksud titik ini? Kita mesti fikir, apa maksud titik ini? Apa maksud titik ini? Apa maksud titik ini? Dan kita patut cuba untuk menyambungkan titik ini. Dan bila kita menyambungkan titik ini, bila kita menyambungkan titik ini, kita dapat satu realisasi bahawa mungkin ada satu peluang. Saya bagi satu contoh. Mungkin setahun yang lalu, saya telah berjumpa seorang wanita dan seorang suami isteri daripada Singapura. Dan kita telah berbincang, kita sedang berbincang tentang teknologi dan lain-lain. Ini dia cakap, dia seorang pelukis dan dia guna NFT dan teknologi pelukisan digital. Dan isteri dia akhirnya kata, masa suami saya seorang artis, tapi saya ada hati untuk anak-anak di Sunday school. Saya nampak kebanyakan anak-anak tidak mau pergi ke Sunday school lagi. Mereka minat untuk pergi Sunday school, duduk sana dan dengar cerita Alkitab. So dia cakap saya cuba mengaturkan Sunday school di dalam rumah. Dan saya cakap, apa maksud kamu Sunday school di rumah? Dia cakap macam ni, saya biar budak-budak duduk di rumah-rumah masing-masing dan saya mengambil Minecraft, saya beli satu server, saya menguruskan untuk direka satu dalam Alkitab di dalam Minecraft. So ini adalah satu set di mana Jericho, ini adalah satu set bait suci Allah di Yerusalem di masa Joshua, ini di masa Saulus dan di masa Raja Saul dan Raja Daud, dan ini adalah bait suci di masa Yesus Kristus, dan ini adalah set di mana ini terjadi. Semua cerita Alkitab dia menggunakan set-set di Minecraft. Dan dia membawa anak-anak datang bila ada satu masa mungkin hari Ahad pukul 12, pukul 1, mereka semua masuk main Minecraft untuk 1-2, tapi main Minecraft di set Bible. Dan mereka belajar Alkitab, main game,
mesti ada cari memorize verse semua melalui Minecraft. Dan apa wanita dan suami dan isteri ini telah membuat ialah mereka telah melihat, oh, titik-titik, oh, nampaknya banyak budak-budak di sekolah tidak suka datang ke gereja. Oh, nampaknya mereka lebih suka main Minecraft. Nampak ini, nampak ini. Dan bila dia menyambungkan semua titik, dia telah dapat satu peluang. Wah, ini satu peluang untuk gereja. Ini satu peluang untuk gereja Sunday school saya. Kita merekakan atau kita membuat Sunday school di Minecraft. Dia cakap hari pertama ada 90 anak yang datang. Selalu Sunday school mungkin 10, 12 orang saja di gereja dia. Tapi tiba-tiba ada 90 lebih anak yang datang ke Sunday school. Dan ini maksud dia untuk menyambungkan titik dan mencari satu peluang daripada penyambungan titik. Now, menyambung titik adalah penting kerana pada masa lalu banyak syarikat yang gagal kerana mereka gagal menyambung titik. Dan syarikat besar, Nokia, Motorola. Mungkin di Malaysia kita nampak syarikat akhbar-akhbar atau newspaper seperti Star dan Utusan Malaysia dan banyak lagi yang gagal. Nah, mereka gagal sebab mereka tidak menyambung titik. Nah, John Chambers memberi pandangannya tentang isu ini. Saya baca. Walaupun, kalau baca di skrin kamu boleh nampak kan, walaupun setiap syarikat mempunyai keadaan tersendiri, mereka semua gagal menangkap satu perkara, peralihan pasaran. Ada yang tertumpu untuk memenangi permainan yang mereka mainkan sehingga mereka tidak perasan permainan baru bermula di padang seterusnya. Mereka melakukan perkara yang betul terlalu lama. Nah, apa maksud John Chambers? John Chambers maksudnya ialah mungkin di kita fikirkan tentang bank. Bank semua main di satu padang yang besar seperti ini, satu padang. Okay, ini padang dia. Dan tiba-tiba satu titik fintech A. Tapi dia mampus, dia gagal. Fintech B, fintech C, fintech D, wah semua gagal. Tiba-tiba beberapa fintech berjaya. Tapi mereka sangat kecil. Ini peluang besar. Okay. Lama-lama jadi lebih besar dan mereka mengambil share atau pasaran daripada bank-bank yang besar. Lama-lama ini menjadi lebih besar, bank menjadi lebih kecil. Ui, tiba-tiba fintech menjadi lebih kuat daripada yang lain. Ini apa yang terjadi kepada Motorola dan Nokia membuat itu kepada Motorola. Lepas tu Apple dengan Android, Samsung dan lain telah membawa smartphone yang baru, tetapi mereka tidak sedar dan mereka lebih lama iOS dengan Android mengambil dan Nokia menjadi lebih kecil, lama-lama habis kan. Dan ini terjadi kepada syarikat. Wah, kepada syarikat. Tetapi kepada kita mesti sedar kebanyakan kita masalah besar ialah kita tidak dapat melihat titik-titik ini. Wah, yang muncul. Kenapa? Banyak kali kita tidak berperasan. Oh, ini ada titik baru. So, kalau kita tidak berperasan, bagaimana kita boleh menyambungkan titik-titik ini? Right? Now, sebab terutama kita tidak dapat memerhatikan titik-titik ini adalah kerana kita terlalu sibuk melakukan apa yang kita sepatutnya lakukan. Seperti syarikat. Mereka doing the right thing. Mereka membuat apa yang betul. Kegiatan mereka. Tapi lama-lama apa yang betul menjadi salah. Right? Bila smartphone datang, normal Nokia phone sudah kita semua ada phone yang baru, ada teknologi yang baru. Sama seperti komen, ini adalah seperti komen John Chambers, right? Seperti syarikat, kami terlalu sibuk melakukan perkataan yang betul sehingga kami lupa untuk memerhatikan perkara baru yang muncul di hadapan kami. So, itu sebabnya, so bila kita memulakan 2024, jadikanlah matlamat kita atau anda untuk meluangkan sedikit masa untuk pelajari perkara baru dan memahami perkara yang berlaku di dunia. Kita perlu meluangkan masa untuk memerhatikan dunia di sekeliling kita. Atau kita akan gagal untuk dapat mengenal pasti peluang yang dapat dikejar, yang dapat mengembangkan kerajaan Tuhan. Peluang yang membolehkan kita menjadi pemimpin yang Tuhan telah memilihkan kita. Peluang untuk menyumbang kepada masyarakat kita. Untuk membimbing mereka. Untuk melalui transisi pada masa ini. Ini bermula dengan memerhati. Kita disuruh untuk menenangkan diri untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita juga mesti menenangkan diri
meminta Tuhan untuk membuka mata kita kepada apa yang sedang terjadi di dunia kita ini supaya kita boleh menjadi seorang pemimpin yang baik, supaya kita dapat mengetahui apa yang akan berada di masa ini, di masa yang sungguh, masa peralihan yang sungguh kompleks. Wah, ada LGBT, ada ini, wah, banyaknya perkara yang memeningkan kepala, right? Tetapi adalah penting, orang ramai memerlukan kepimpinan daripada kami untuk membantu mereka memahami dan mengemudi masa ini. Memerlukan kita untuk menjadi pemimpin yang Tuhan hendaki untuk masa ini, untuk mereka, untuk gereja kita, untuk masyarakat kita, untuk organisasi kita, untuk sekolah kita. Kita perlu menjadi pemimpin yang baik untuk sekolah, komuniti, tempat kerja, gereja dan semua komuniti kita. Ya. Nah, akhir sekali saya nak akhiri dengan balik kepada konteks, right? Hanya apabila kita benar-benar memahami situasi, kita boleh membuat keputusan yang betul. Mungkin keputusannya adalah untuk berhenti, mungkin untuk mendesak, mungkin keputusan tepat untuk memecah tradisi, atau mungkin untuk melakukan sesuatu yang berbeza. Atau mungkin keputusan tepat untuk mematuhi dan mengekalkan status quo. Saya tak tahu. Kita semua ada konteks yang berlainan. Dan kita hanya boleh tahu apa keputusan yang betul jika kita mempunyai pemahaman tentang konteks dan masa depan. So, adalah penting bahawa kita mengetahui apa dia konteks. Dan ini hanya akan terjadi bila kita buka mata untuk melihat titik-titik, menyambung titik-titik daripada titik mendapat satu peluang dan melaksanakan peluang itu. Wah, kita dapat mengubah dunia. Dan saya akan akhiri sesi dengan satu petikan bukan daripada Alkitab tetapi daripada Gandhi, ya. Dia Gandhi seorang pemimpin India. Saya benar-benar percaya petikan ini diilhamkan oleh Tuhan kerana kita tahu bahawa Yesus juga menggunakan 12 budak lelaki dan besar kemungkinan 11 daripada 12 rasul adalah remaja, kan. So Tuhan Yesus telah gunakan 12 budak untuk mengubah dunia. Dan saya percaya bahawa setiap daripada anda semasa anda memimpin pasukan anda dan keluarga anda mempunyai keupayaan untuk mengubah gereja anda, komuniti anda, syarikat anda dan negara kita Malaysia. Nah, ini dia sekumpulan kecil roh yang berazam, uh, yang dipecat oleh kepercayaan yang tidak dapat dipadamkan dalam misi mereka boleh mengubah perjalanan sejarah. So, ini dia kita telah bincang tentang kepimpinan bahawa dia berparadoks bahawa AI dan teknologi baru membawa satu masa peralihan, masa transisi di mana kami berada. Tidak ada standard. Dan adalah penting untuk kita mengetahui apa di masa ini. Kita melihat titik-titik masa ini. Kita menyambungkan titik ini. Dan bila kita dapat menyambungkan semua ini, kita dapat lihat satu peluang untuk komuniti kita, untuk gereja kita, untuk syarikat kita. Dan akhirnya kita dapat melaksanakan peluang ini. Dan dia boleh membuat satu manfaat yang baik kepada komuniti serta negara kita. So, selamat tahun baru 2024 dan saya berazam dan berharap bahawa kamu semua jadi pemimpin yang berkebolehan dan memastikan bahawa kerja Tuhan terus dilakukan di negara kita. Terima kasih, selamat malam.